Ya. Mana tak apa lagi ni. Hmm, prestasi. Okay, nampak slide saya share ni nampak. So dekat sini kadar pusingan stok dia 33.8. Dia kenapa dia jadi 33.8? Sebab dia punya masa baki dekat dalam tangan, nilai stok dekat dalam tangan sangat sikit. Kalau kita tengok pengeluaran dia 20,000 setahun. 20,000 21 je kita tak ceramah. Tukar 27. bahagi dengan 12. So penggunaan sebulan lebih kurang 694 ribu. 1,694. So sebulan. Tapi baki yang dia ada hanya sampai 1 bulan penggunaan pun 341. Sebab itulah dia punya kadar pusingan stok dia sangat-sangat tinggi, 33. Okay. Budak keluar masuk lagi. Betul kalau kita tahu yang enrollment betul hujung bulan ni. Itu data yang nak keluar kan. Kalau kita tengok pula contoh store lain. Okay. Kita tengok store kalau kita tengok contoh store lain, penghitungan dia suku pertama 1.05, suku kedua 1.01, 1.08, suku ketiga 1.03 dan suku keempat 1.21. So total dapat 4. Tapi yang ni dia bukan tambah semua dia masih bagi A tambah D bagi 2 ni. Okay, kenapa dia punya 4? Sebab kalau kita tengok, kita kira dia punya pengeluaran dengan baki yang ada di tangan dia tu. Kalau 3,130,284 bahagi dengan 12, 260,000. 260,000 kali dengan 3 untuk stok maksimum 782,000. Baki ada 800,000. So okey lah kan? Cantik lah tu. Lebih sikit daripada paras maksimum. Sebab tu dia dah boleh dapat 4. Okay. Kalau dia kurang sangat dekat sini, terlalu kurang, so kadar pusingan stok dia tu akan tinggi. Baki stok terlalu kurang, kadar pusingan dia akan tinggi. Kita tengok contoh lain Okey. Yang ni. Tengok ni, kita kena, tu kadar pusingan stok. Kita kena tengok pengeluaran dan stok semasa lah baki yang ada. Sebab itulah dekat dalam perkeliling. Recording in progress. Kalau kita baca dekat dalam perkeliling, dia tutup yang ni, dia tak nak tahu pun kadar pusingan stok sukuan. Suku 1, 2, 3, 4 ni dia tak nak tahu pun. Sebab ramai yang tanya, kalau kadar pusingan stok 4 untuk suku pertama berapa? 1 ke? Dia tak signifikan langsung Kalau dapat 1, 1, 1 pun, akhir tahun baki dia masih banyak, stok semasa simpan ni masih banyak, dia akan, kadar pusingan stok dia tu akan jatuh juga. Akan rendah juga. Okay, kita boleh yang mana tak capai. Pusingan stok. Okay, kita tengok contoh yang ni. Contoh yang ni, kalau kita buat pemantauan berdasarkan kepada suku tahun. Suku pertama dapat 1.53, suku kedua dapat 1.14, suku keempat dapat 1.07, suku keempat dapat 0.54. Kan? Nampak macam cantik kan? Tapi akhir dia dapat 3. Sebab apa? Sebab dia punya baki stok ni masih banyak. Cuba kita kira purata pengeluaran 26,723 bahagi dengan 12. Okay, kita kali lagi dengan 3. So sepatutnya dia nak dapatkan PS yang cantik, punya baki ni mesti 6,000 saja. 6,680. Sekarang baki dia ada berapa? 12,000. 12,000 sebab kita boleh dapat 4. Dia tak dapat capai kadar pusingan stok 4. Dia dapat 3 saja.
Konon-konon macam awal-awal tahun progres dia kan. Tapi kalau tengok akhirnya, akhirnya dia akan baki yang dia ada berapa? Masih banyak compare dengan dia punya pengeluaran, sebab itulah dia tak dapat 4. Boleh tak faham? Uh, boleh tak jelas macam mana kita nak dapatkan kadar pusingan stok? Semuanya dia baki. Last sekali, kalau dah nak sampai akhir tahun, baki tuan-puan ni masih banyak. Keluarkan je barang-barang tu supaya nilai dia jadi rendah, baki tu jadi sikit. Jadi untuk kita dapat kadar pusingan stok yang seperti yang peraturan tetapkan, 4 atau lebih lah, macam tu. Okay, jangan sekali-kali tambahkan semua ni untuk dapat kadar pusingan stok tahunan. Bukan formula untuk dapatkan kadar pusingan stok tahunan. Okay. Okay, mouse pula tak boleh guna. Okay. Okay, okay, jelas ya dekat kadar pusingan stok tadi. Seterusnya ni contoh pengurusan ketiadaan stok. Kalau boleh kita tak naklah stok kita tu sampai tak ada. So itu menunjukkan kita punya pengurusan stok tak cekap. Okay, macam bila masuk-masuk stok je nampak apa tu nil stok. So yang ni tak baguslah sebenarnya. Okay. Okay. Jawab soalan. Stok yang cekap dan diuruskan dengan baik merupakan stok yang mencapai kadar pusingan stok tertinggi ke, menyimpan stok melebihi paras yang ditetapkan, menyimpan semua jenis stok termasuk stok yang tak aktif ataupun stok yang jarang mendapat memenuhi semua pesanan pelanggan. Jawapan dia yang paling cuba kita tengok. Oh, ada yang jawab 2, 1, 4, 2, 1, 1. Okay, dekat dalam hal ni, dalam contoh ni, kadar pusingan stok, kalau kita menyimpan stok melebihi paras yang ditetapkan, salah lah kan. Menyimpan semua jenis stok termasuk stok yang tak aktif, tak betul lah. Okay, stok yang jarang mendapat memenuhi pesanan pelanggan pun tak baik. So, stok yang cekap dan diuruskan dengan baik merupakan stok yang mencapai kadar pusingan stok tertinggi lah. Okay. Jawapan dia nombor 1. Pilih jawapan yang salah mengenai kadar pusingan stok. Pengiraan dibuat setiap suku tahun mengikut jumlah kuantiti stok. Ataupun nombor 2, ditentukan berdasarkan jumlah nilai stok. Nombor 3, semua kategori stok dalam mencapai sekurang-kurangnya 4 kadar pusingan setahun. Dan yang keempat, stok yang mencapai kurang daripada 4 kadar pusingan setahun hendaklah dikaji semula parasnya. So, jawapan betul adalah yang salah. Pilih jawapan yang salah mengenai kadar pusingan stok. Pengiraan jawapan 1, 2, 2, 2, 3, 1. Banyak yang jawab 1, 2. Okay, yang ni macam terabur sikit. Jawapan yang betul adalah yang dibuat setiap suku tahun mengikut nilai stok lah, RM, bukan kuantiti. Yang ni adalah dalam persidangan pengurusan pegawai aset tahun 2021, KKM telah menerima anugerah kadar pusingan stok terbaik bagi tahun 2020. Dan tahun 2022 pun kita dapat juga anugerah kadar pusingan stok terbaik. Apa tu? 2021 pun sebenarnya, tapi saya tak ada gambar.
Dan 2023 ni memang insyaAllah kita akan dapat lagi kadar pusingan stok terbaik juga. Sebab tahun 2023 hari itu kita dapat kadar pusingan stok keseluruhan 6.49. Okey. Saya rasa kita stop kat sini dulu. Kita akan sambung pukul 2 petang. Kita masuk tadi sepanjang-panjang pagi ni tadi 4 jam ni kita hanya bercerita tentang bab yang pertama je. Bab 1 iaitu pendahuluan. Dekat situ semuanya adalah tentang basic lah. Basic tentang pengurusan stok. Benda yang perlu kita tahu. Yang lain-lain ni semua adalah pelaksanaan praktikal dia. Macam mana cara kita nak uruskan penerimaan stok. Macam mana kita nak record. Macam mana nak peraturan-peraturannya. Tapi formula-formula, cara pelaporan semua tu semua dekat bab 1 tadi, bab pendahuluan. Okey, petang ni kita ada 2 jam je lagi untuk kita habiskan berapa bab? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 7 bab. Tapi tak panjang sangat kot. InsyaAllah boleh habis. Okay, so kita stop sini dulu. Kita masuk balik pukul 2 ya. Selamat berehat. Bye. Recording stopped. Okey. Nanti pukul 2 kita akan sambung balik. Harap semua tak live Takut nanti ada yang tak dapat masuk, ada yang terlambat masuk. Harap tak live lah daripada Zoom ni. Okey, kita sambung lagi dalam pukul 2 petang nanti. Okey, jumpa nanti pukul 2 petang.